Hari ini Dewan Perniagaan Malaysia kita telah selesai kita punya round table tentang ekonomi semasa. Bersama-sama kita telah jemput pelbagai pakar-pakar ekonomi, termasuklah ketua-ketua kapten industri dan persatuan-persatuan, dan turut hadir ialah kita punya Puan Nurul Izzah yang ingin mendengar sendiri permasalahan yang sedang dihadapi oleh usahawan-usahawan pada ketika ini. Jadi kita sebenarnya akan mengadakan sidang meja bulat ini secara berkala, dan kita akan terus menjemput pakar-pakar ekonomi, termasuklah daripada golongan peniaga-peniaga, bagi mereka untuk meluahkan sendiri permasalahan yang sedang mereka hadapi, termasuk mungkin cadangan-cadangan membina dari grassroots, supaya Dewan menjadi jambatan, dan kita akan memberikan input-input yang berkualiti kepada pembuat dasar. Rentetan daripada susulan daripada kita punya round table tadi, kita boleh dapat rangkumkanlah bahawa pada ketika ini sesuatu langkah perlu diambil segera oleh pihak kerajaan bagi membantu usahawan-usahawan untuk bangkit selepas daripada PKP yang lalu. Mereka masih lagi memerlukan bantuan, termasuklah menurunkan kalau boleh cukai corporate tax yang selama ini ditanggung oleh usahawan-usahawan lah, corporate tax untuk businessman. Kita dapat rumuskan bahawa pendapatan kerajaan sebenarnya boleh kita tingkatkan dengan membantras ataupun melihat kepada masalah black economy. Sebenarnya black economy ini menurut kajian dia sebenarnya kerajaan kehilangan 500 bilion, 30% daripada kita punya GDP. So mereka ini black economy ini sebenarnya berjaya lepas dari membayar cukai, disebabkan tidak adanya satu tax regime yang efisien seperti GST. Terbukti di seluruh dunia beberapa ratus negara yang telah menggunakan sistem GST, ternyata ini dapat membendung kegiatan black economy, yang mana secara tidak langsung ianya akan dapat menambah pendapatan negara, dan negara tidaklah hanya bergantung 100% kepada cukai direct tax yang sekarang ini dalam 40% daripada cukai korporat dengan individu, manakala dalam 14% ada indirect tax daripada SST. Mungkin rakyat di bawah sana merasakan bahawa GST ni akan membuatkan harga barang naik, apa semua. Saya rasa sebenarnya itu hanya momokkan, kerana SST sistem yang ada sekarang ini pun, untuk pengetahuan, sales tax pun dia range daripada 5 hingga 10%. Kalau kita pergi ke restoran pun, dengan adanya sekarang ni dia boleh charge lagi service charge lagi sampai 10%. Jadi orang sebenarnya tak faham bahawa sebenarnya GST jika diimplement balik, dia ialah consumer punya tax. Kalau kita beli lebih, kita bayar lebih. Kalau kita bayar rendah, dan kita bayar rendah. Dan setiap point of sales tu government akan dapat tax cukai yang lebih efisien. Macam pendapatan negara bila GST dulu ada 40 bilion, 2016 40 bilion, 2017 40 bilion. So you just imagine sebenarnya sekarang ni 40 bilion ini hilang, tak ke mana, tak masuk balik ke dalam pendapatan kerajaan, membuatkan kerajaan pada hari ini terpaksa menanggung, terpaksa menghadapi dengan bajet defisit dan sebagainya. Ini secara tidak langsung dia jadi satu putaran. Banyak kita dengar mengatakan bahawa disebabkan kerajaan tidak mempunyai sumber kewangan yang sepatutnya, mungkin akan diadakan subsidi certain barangan dikurangkan. So end of the day ini akan jadi masalah kepada rakyat juga.
Jadi pada kami di Dewan Perniagaan dan juga hasil dari perbincangan sebentar tadi, kita memang merasakan bahawa kita memerangi ekonomi gelap ini. Kita minta supaya ekonomi gelap ini dibantras, walaupun impossible untuk kita bantras 100%, tetapi secara tidak langsung dengan ekonomi gelap 500 bilion pendapatan kerajaan hilang ni, kita dapat balik untuk memakmurkan end of the day rakyat di bawah sana lah. Jadi kalau kita lihat kepada ni, kita mohon agar cukai korporat dikurangkan lah. Sebenarnya jika GST ni efisien, bukan jika GST collection bertambah, membuatkan corporate tax secara automatiknya akan mengikut lah, dia akan dikurangkan lah. Kita minta dikurangkan daripada 15% kepada 10%. Dia ada layer-layer tax, income tax ni lah. Jadi saya rasa itu saja daripada kami. Kami akan adakan lagi siri-siri sidang, round table macam ni, kerana dengan adanya perbincangan seperti ini, maka kita dapat dengar sendiri permasalahan daripada bawah. Kerana pada Dewan, kita tak gunalah kalau kita dengar di media-media sosial, di akhbar mengatakan bilion-bilion projek, ekonomi dah semakin bagus, tetapi rakyat di bawah masih lagi komplain, mengatakan bahawa kalau kita bawa RM500 sekarang pergi nak beli barang-barang keperluan, dulu penuh troli tu, sekarang separuh troli je yang ada. Jadi ada disconnect di sini antara dapatan yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan kehidupan sebenar, realiti rakyat ni. Rakyat di bawah, termasuklah peniaga-peniaga di bawah ni, masih lagi ada masalah harga barang yang meningkat. Jadi kita nampak kita kena cari solusi. Di manakah sebenarnya apa di dalam on paper dengan keadaan yang sebenar tidak sama. Jadi saya rasa itulah buat masa ini. Ada beberapa soalan? Black economy ni apa dia aktiviti yang paling prevalent? Wah, ni black economy ni senang cerita ekonomi-ekonomi yang haram lah, ekonomi yang haram, termasuklah juga orang-orang yang ingin lari daripada cukai, yang tidak daftar, yang mana ianya memang, saya bagi tahu sistem tadi, kalau GST dia sebenarnya satu point ke satu point, tetapi SST sebenarnya dia hanya tax kepada pembuatan di manufacturing, di situ saja tax. Tapi bila turun ke satu point sampai ke hujung, government hilang pendapatan tu. Jadi kalau sekiranya GST dilakukan semula, setiap satu point ke satu point of sales tu, government dapat cukai dari situ, dan membantulah pendapatan negara. So, yang 500 bilion ni sejak bila kerugian defend? 500 bilion ni sebenarnya datangnya daripada study yang mengatakan 30% daripada KDNK. Sebenarnya ini statement daripada kita punya menteri juga ni, Ahmad Maslan, yang mengatakan bahawa lembaga hasil dalam negeri dan custom kena lebih kreatif untuk membentras ekonomi gelap, dan dia ada mention berkenaan dengan 500 bilion. So that 500 billion is part of the ekonomi gelap ataupun ekonomi gelap? No, dia part of ekonomi gelap lah. Maksudnya bila ekonomi gelap ni tak bayar cukai, sebanyak 500 bilion ni lah sebenarnya yang kerajaan rugi. Bila kerajaan tak dapat 500 bilion, maka kerajaan tidak ada wang untuk membantu ekonomi supaya bergerak, dan kita punya rakyat self protection, sekolah, subsidi, nak buat jambatan, nak buat OPEX, development cost, semua akan ada masalah lah. Jadi sebenarnya ini bersangkut paut balik. Kurang 30%. You can say that 500 billion is taxable money. Taxable money. Taxable money, ya. Tahunan kurang lebih dalam tahunan tu lebih kurang dalam 30% daripada GDP lah. 30% daripada GDP ialah. So kalau kita dapat susutkan 15%, so 15% tu menjadi pendapatan kerajaan kan. Kalau kerajaan dapat berjaya lagi turunkan 5%, jadi 25% lagi masih boleh lekalkan ke kerajaan, kepada negara. Itu yang penting. Bila dapat kat kerajaan boleh buat banyak lagi program-program untuk rakyat, termasuklah cash transfer, termasuklah hospital lebih baik, rumah lebih baik, bantuan kepada kanak-kanak, orang tua dan sebagainya. Pendidikan. Jadi benda ni menyebabkan kesukaran kita buat apa perubahan yang luar biasa, sebab duit dia luar biasa sikit. Infrastruktur, public transport, semua ni memerlukan kewangan. Dan kita faham sebenarnya sekarang ni kerajaan pada hari ini ialah kerajaan yang baru, dan kita mengharapkan agar kerajaan pada hari ini dapat menyelesaikan masalah-masalah ini, termasuklah
rasuah, reform tolong, rasuah kita indeks ke-61 di dunia. Kita ada Alibaba. So Alibaba saya pun kita ada mention tadi. Sekarang ni dulu Alibaba maksudnya Melayu sub pada Cina. Tapi sekarang dah tak berlaku macam tu. Dia dah sub kepada foreigner. Jadi itu pun sebenarnya dah jadi Alibaba yang orang tak perasan. Kalau kita pergi ke pasar-pasar borong, kita tengok sebenarnya yang menjual ialah orang asing. Jadi orang asing sebenarnya yang dapat benefit kepada keadaan yang berlaku. Kenapa benda ini berlaku? Mesti kerana adanya rasuah, penyalahgunaan kuasa, ada orang yang tutup sebelah mata apa yang berlaku. Kalau kita rakyat biasa ni pergi pun kita boleh nampak foreigner yang menjaga, takkanlah penguat kuasa tak nampak. Betul tak? Ini semua open secret. Ini reality. So di PMM sekarang ni kita nak benda yang real. Kita tak nak dengar paper satu hal lah. Kita appreciate apa tu dengan data-data yang ada. Saya bagi satu contoh. Kalau kita tengok data 100 orang, 80 orang gajinya RM3,000, 20 orang gajinya RM10,000. Jadi kalau kita averagekan pendapatan 100 orang tu, dia jadi RM4,400. Nampak tak? Kalau kita tengok, kalau ikut hanya data je lah. Tetapi in reality 80 orang dari 100 tu gaji RM3,000 saja. Jadi kita kalau baca dengan keadaan sebenar, mestilah lain. Jadi kita harap agar pihak penguasaan boleh turun ke bawah. Dewan Perniagaan kita turun ke bawah, kita buat program walkabout, kita turun dan dengar. Kalau tidak, kalau kita hanya tengok di media sosial ataupun di akhbar-akhbar, kita akan dapat seperti yang kita lihat sekarang lah. Jadi dalam kes ini kita pun appreciate lah dengan pengumuman oleh kerajaan ekonomi madani baru-baru ini, dan Dewan fully support lah benda yang baik, ada direction, ada dasar yang baru yang mana dia akan meningkatkan ekonomi perniagaan, pada masa sama lantai nak meningkatkan pendapatan rakyat ni dinaikkan, termasuklah announcement yang dikeluarkan oleh kerajaan bahawa mungkin akan di-announce progressive wage dan juga minimum wage kerana apa? Kita ahli peniaga, kenapa kita suka pula nak naikkan wage ni sebenarnya? Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau gaji rakyat masih lagi rendah, siapa yang nak beli barang-barang daripada peniaga-peniaga ni? Siapa yang nak gunakan servis kita ni? Kita dapat dengan keadaan pelbagai-bagai yang terbaru, PKP dan sebagainya, kita rasa sekarang ni masa yang sukar. So kita memberi harapan penuh kepada ekonomi madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri kita, dan kita akan support mana yang boleh lah. Ekonomi bawah tu very serious. Macam kata pasal borong, kita orang baru introduce 2 weeks. Dia orang bayar gaji pada pekerja katakan RM1,000 bulan. Pekerja Bangla. Daripada RM1,800 dia hantar balik. Jadi benda tu tak pusing di sini balik tau. Memang keluar. Jadi local sales going to overseas. Betul. Jadi kalau orang biasa macam kita pun boleh nampak itulah satu kerugian kepada kerajaan. Saya pasti pihak penguatkuasa pun ataupun pembuat dasar pun faham tentang perkara ini. Bila kita banyak sangat kita tengok di kedai-kedai, bukan setakat di pasar borong lah, kita Dewan kita turun pergi ke area Central Market, kita pergi ke ni, kita petang listrik, kita nampak macam bukan dekat Malaysia lah. Memang yang menjual ni lah pendatang-pendatang asing ni. Dan yang menyedihkan, sama ni kita ingat gelandangan ni mungkin orang-orang yang susah. Sekarang ni miskin bandar di Malaysia pun meningkat. Ramai. Kalau kita Dewan pun selalu kita buat bagi bantuan makanan kepada gelandangan. Kita sangat sedih lah negara kita yang dah berapa tahun merdeka ni, yang mana sekarang ni katanya ekonomi dah bagus, tetapi reality masih ada lagi rakyat kita yang nak makan pun masih mengharapkan bantuan dari orang ramai. Kalau masalah seperti ni, masalah di mana warga asing monopoli ekonomi di sini, jadi apa penyelesaiannya? Adakah GST itu akan dapat membantu negara Malaysia sendiri untuk kembalikan ekonomi Malaysia, ataupun kerajaan sendiri perlu banteras warga asing daripada monopoli ekonomi kat Malaysia? Ya, sebenarnya kalau ikutkan undang-undang, kita dah ada undang-undang yang mana penguatkuasaan itu sangat penting. Jadi soalan saudari itu tadi sebenarnya betul lah. Kalau kita tengok dah ramai sangat warga asing ni, kenapa kita tak banteras? Kenapa kita tak hantar dia orang balik? Saya pasti kebanyakan tu memang bukan ada dokumen yang sah ada di sini, dan kita boleh lihat hari-hari. Kan, jadi kerugiannya datang kepada kita juga, kerana kalau dia orang dapat 1,000 macam tuan cakap tadi, 800 dia hantar balik. Kan, lepas tu apa yang ada di negara kita? Termasuklah juga yang tadi kita mention pasal foreign direct investment. Kita nak foreign direct investment masuk, tetapi at the same time kita nak galakkan dia orang datang, kita bagi tax exemption lah, pioneer status lah, whatsoever. Katalah ada tu 5 tahun, dia buat lah untung berapa banyak pun,
tak kena tax atas dasar pioneer status. Tapi kita tengok balik, pekerja dia ambil pekerja kita ke tidak. So kita macam dua kali rugi dekat sini. Orang lain, rakyat kita sendiri, kita bayar cukai, tapi kita, atas dasar nak minta foreigner masuk, FDI masuk, kita bagi exemption, lah lagi satu kehilangan pendapatan kepada kerajaan. So benda-benda ni perlu banyak structural reform lah yang perlu dilakukan. Jadi kita di PMM dan sahabat-sahabat UIL lain, kita sangat concern tentang perkara yang berlaku. End of the day, kita punya approach sekarang ni, kita nak jadi penghubung. Kita nak jadi penghubung. Kalau kerajaan cakap dasar macam ni, kita nak jadi penghubung, kita pergi ke bawah, kita tengok betul tak? Tally tak kata ni? Betul. Pasal apa? Bila kita turun ke bawah, kita jumpa orang yang ada master tapi jual air balang. Ini secara tak langsung mengatakan bahawa sekarang ni pengangguran dah berkurang lah, apa semua. Lepas tu ada isu pula mismatch, produk-produk yang dikeluarkan dari universiti tidak match dengan apa yang permintaan dari bawah. So itu di dalam kertas, atas kertas. Dewan pergi turun ke bawah dan jumpa betul. Jadi inilah role yang kita akan cuba mainkan supaya kita jadi penghubung antara rakyat dan pembuat dasar. Penghubung terhenti mana sampai ke Dewan Rakyat ke? Adakah wakil daripada Dewan akan jadi wakil di dalam Dewan ke? Jadi senator ke? Sebenarnya tadi atau dapat information tergantung sampai ke sini ke? Ya, betul. Sebenarnya kita pun tadi ada cadangan yang meminta supaya wakil dari Dewan Perniagaan Melayu untuk duduk sebagai senator, supaya suara usahawan-usahawan Melayu ni dapat didengar oleh pembuat dasar, dan kita akan dapat mainkan peranan yang lebih efektif lagi. Sentiasa input-input yang kita dapat ni kita terus boleh. Jadi tapi itu terpulanglah kepada pihak kerajaan kan, sama ada nak menerima ataupun tidak. Betul, ada 2% ni memadai GST Pemula. Sebagai permulaan, sebenarnya dia bukan peratusan tu sangat. Dia sebenarnya bila you buat GST, semua orang, semua businessman dia kena register. Jadi nak tak nak dia kena registerkan dia punya company dalam sistem GST. Jadi definitely yang selama ni SST ni berjaya mengelak diri apa semua, tapi pasal GST kita tahu kan, setiap satu point itu dia kena declare betul-betul dia jual dekat siapa, orang tu pula dia nak claim output input dia kena declare pula. Jadi benda tu, that's why dia very efficient. Di dunia GST ialah the most efficient regime, tax regime in the world. Jadi disebabkan itu kita just letak maybe 2% first. Point dia bukan 2% tu. Point dia kita nak tahu siapa semua yang membuat perniagaan. So secara tak langsung pendapatan definitely akan bertambah lah dari situ. Itulah kritik lah. Ya, pemutihan tu akan berlaku. Okey, Tuan, rumusan hari ini akan dibentang dalam bajet. Yes. Rumusan kita dari hari ini ialah kita boleh cakap pada hari ini, antara yang kita dapat bahawa GST perlu, cuma pemahaman kepada rakyat perlu kita perluaskan, kerana rakyat tak faham sebenarnya GST ni membuatkan kerajaan akan tambah semua pendapatan dan kerajaan boleh bagi lagi balik semula segala bantuan-bantuan yang diperlukan oleh rakyat. Okay? Alright, so terima kasih banyak sudi hadir. InsyaAllah kita akan buat secara berkala lagi sidang media bulat seperti ini, dan kita harap agar perkara ini mendapat reaktif yang positif lah dari pembuat dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.